Ada label semua. Okay, sekarang kita tengok tentang leadership. Bila kita cerita leadership, apakah tools paling hebat yang leader ada? Tools paling hebat leader ada. Apa dia? Tools yang paling hebat. Ini clear. Clear. Clear, itu clear. Structure and process. Daripada ni. Tools yang paling hebat. Structure and process. Siapa buat apa di mana? Tools. Ustaz, saya ada satu soalan. Risau dah. Flashback dah. Itu bagus. Macam Kina tadi aku admit silap. Sebab apa? You dah faham proses ni kena dibetulkan. Bukan sebab you betul atau salah, dosa atau pahala. Sebab proses ni kena dibetulkan. You kena identify dulu. Hari tu dia kena marah sebab tak ada dashboard. Kos, baik tu soalan Tina tadi. Tina punya soalan Coaching leader. based on the level, negatif punya level lah. Level negatif lah, which is apa ni, tak pandai urus masa kan. Macam mana pula kalau kita ada level tapi positif punya satu Sama. yang bagus. Bila you label, you tidak. Even benda tu negatif tu yang bila Okay, label positif. positif. Bagi dia satu label positif. Pada Cik Am. Cik Am ni rajin. Lebih masa ada makanan. Sebab tu Saya dia boleh buat boleh 15 rajin. minit. Okay, cakap Cik Am. Tengok You cakap apa? Cik Am boleh buat kerja last minute. So apa yang akan berlaku nanti? Saya Over. Bila nak besok baru malam ni dia bagi Cik Am macam tu. Apa yang akan berlaku adalah over promise, under deliver. Yes, betul. Over promise, under deliver. Sebab you letak dia expectation yang sangat tinggi. Betul. Bila ada hiccup, dia boleh deliver, you blame dia. Dia boleh. Sebab tu jangan label. Dekat behavior tu orang boleh manipulate. Boleh. Memang itu tujuan dia. Kalau nak makin betul orang boleh manipulate level aras tinggi kan. Ya. Lagi you explore lagi dalam, lagi menakutkan sebenarnya. Tapi yang best pemahaman. Pemahaman lah. Bila kita faham ni, kita boleh manipulate orang. Itu bukan itu tujuan dia. Itulah dia. Bahaya betul lah. Jangan guna black bag. Jangan pakai ni. Bukan manipulate, influence. Yang Ya. Sebab bila dia dah tahu behavior tu, dia label, dia manipulate, tapi bukan realiti orang tu. Bahaya. Okey, tadi soalan tadi, siapa yang boleh jawab? Siapa yang boleh jawab kira dia dah tamat lah. Part 1, part 2, part 3 tak payah datang. Minta maaf lah. Apakah tools yang paling hebat yang ada pada leader? Macam kita nak mengajar pakai ni tools lah kan? Pakai ni. Tapi apakah tools pada leader yang paling hebat? Ini untuk mengajar. Okay, coach Advisory. Influence. dah dekat. Grow. Model, authority, kuasa, okey. Dah dekat. Semua tu dah dekat. Semua tu menggambarkan dia. Apa yang you jawab dia menggambarkan dia. Dah dekat dah. Be present. Dah dekat dah tu. Ya betul. Okey, kalau you leader, apa instrumen I nak sekarang ni nak manage mudirah? So apa instrumen yang wajib ada pada I untuk I boleh manage mudirah? Observation. Kecerdikan. Power tapi macam mana? Observe. Knowledge. General knowledge. Knowledge. boleh support really. Tools apa? Apa? Ada soalan dia? Yang Nak manage yang mengira? sesi yang paling power. Sesi coaching. Coaching advisory. Reality dia. Betul. Tapi apa dia? Semua ni menghubungkan benda ni. Benda ni X ni menghubung apa yang you all cakap ni semua menggambarkan dia. Sekarang apa lagi? So kau dah ajar dah sebelum ni? Kau dah ajar belum? Identity. Dah dekat lah. Kau dah ajar ke belum? Macam ada lah tapi dalam konteks lain. Dalam konteks lain. Apa lagi? Tools ni kalau tak ada semua ni tak jadi yang tadi tu. Identity. Apa dia? Tak apa, dia mudahkan supaya tidak membuang masa. BPC. Ayat dia adalah words. Ada kerja tapi dalam konteks Google Business Profile. Perkataan bukan yang tu Maksudnya perkataan, ungkapan, kata-kata. Ungkapan kita, kata-kata. Itulah tools paling power yang leader dia. Bayangkan kau bisu. Apa guna coaching, model, identity semua tadi boleh tak? Out you go. So the only weapon yang leader ada yang sangat power adalah words. Tetapi Sama ada nak guna baik ataupun buruk. ya, ini yang orang cakap ni.
bila sesuatu tu dia sangat power, dia either good or bad. So yang ini kita nak tengok. Apabila kita cakap words ni sangat power, dia boleh jadi konstruktif atau disruptif. Membangunkan atau menjanamkan. Jaga-jaga Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa words ni? Ungkapan ni represent apa? Dia represent, mewakili words represent dalam Google Business Profile, words represent meaning, intention, niat. Words, perkataan membawa maksud. Perkataan ni vehicle, kenderaan. Maksud ni destinasi. So, orang nak cakap saya malas lah ni. Nampak tak? Itu perkataan, tapi adakah itu yang dimaksudkan? Berdasarkan realiti dia. Malas salah kita tu, choice of word tu. Okey, nampak tak? Nampak tak? Sudah dekat Sudah dekat Ini nak buat satu konsep yang power ni sebab bagi nampak jelas Maksudnya tadi words akan create behavior. Ungkapan yang kita cakap akan menunjukkan behavior dia. Sama ada nampak atau tak nampak, kita call telefon boleh perasan dia malas ke apa ke. Tapi apakah sebenar makna perkataan yang dia cakap tu? Sebab tu yang pertama tadi, listen to understand. Individu boleh menilai kita dengan words kita tadi. Boleh. Tapi sebab tu beza dia apa? Bila orang cakap dengan kita bukan mendengar. Kita kena memahami. Tu ayat dia. Nampak tak listen to understand? Bukan mendengar. Kalau orang cakap, dengar aku cakap. Bukan dengar. Dengar tu level rendah. Memahami apa dia cakap. Sebab dia different context. Mendengar pada words, memahami pada makna. Mendengar pada words. Jelas sudah? Jelas. Ini konteks sangat berbeza. Jelas. Sangat jelas. Mendengar pada words. Sangat berbeza. Mendengar pada perkataan, tapi memahami dia yang penting. Meaning dia, makna. Dengan realiti yang betul. Dengan realiti yang betul. Bila kita dapat makna tu, kita cek realiti dia. Bila kita dapat makna, kita cek realiti dia. Jelas sudah? Okay, so lepas ni apabila dengar orang cakap, jangan judge behavior dia dulu. Dengar apa makna perkataan dia. So behavior dia datang lambat, cakap kuat, suka menjerit, tu behavior. Abaikan dulu. Dengar apa yang dia nak cakap, betul-betul dengar. Sudah jelas tak? Nampak tak beza dia sekarang? Pakai realiti dia. Ya. Kadang-kadang kita rasa ni cerita macam Dekat kaunter ada orang lagi sekarang. Dia faham. Tu maksudnya, nampak tak? I tanya soalan, nampak tak? I tak soalan dekat kaunter ada orang lagi tak? Itu words. Tapi Cik Am cakap kepala apa? Nak order air apa? Dia sampai ke destinasi. Cik, Level tinggi, nampak? sebab tu saya tak boleh cakap banyak-banyak. Nampak? So nampak jelas tak? Nampak tak? Ini nak tunjuk. Ini bukan hanya nak tunjuk contoh. Ini nak tunjuk pemahaman. Kalau tak ada pergerakan ke tak ada pergerakan, itu end result dia. Nampak macam tak ada. Rupanya belum sangat faham. Kan? Jelas tak? Okey. Kalau saya cakap 31 bulan, Kita siap dah kan? Kita siap. So far boleh faham tak? Dapat tak dia punya ni? Faham. Ini penting ni sebab kita nak pergi dalam konteks sekarang. Bila you dah faham, tak ada aja. Bila you dah faham, kita akan masuk dalam konteks. Tadi tu semua nak bagi pemahaman saja sebelum kita letak dalam konteks. Explanation dulu, lepas tu baru letak dalam konteks. Okey, sebelum kita letak dalam konteks tu, sila ulangkan pemahaman anda, apa yang anda faham. Coach, konteks ni boleh digunakan pada anak-anak tak? Semua. Sebab human. Human universal. Tak kisah office, rumah, kawan. universal betul? Ya, dan dia jadi lagi Take 5 ke? Pekat kelak ni. take five. Dan dia jadi lagi best apa? Sebab bila kita duduk dengan orang kan, dia jadi pelik macam kita faham dia. Kita faham dengan tepat. Walaupun kita duduk session sekejap dengan dia, tapi dia selesai benda tu. Kejap je dia selesai dah.
Kurang betul. Sebab kita tak dengar apa yang dia cakap, ungkapan dia, behavior dia, kita buang semua tu. Kita sharp terus pada makna dan yang bawa kepada realiti dia. Jelas sudah? Jelas. Sebab tu advance. Kalau yang grow pun tak apa lagi, tak boleh bawa mana ni semua. So daripada apa yang dia cakap pada kita tu, kita boleh tahu sama ada daripada ayat dia ni dia perlukan kita punya suggestion ataupun dia just nak kita dengar je apa connect apa yang dia nak luahkan. Itu daripada awal lagi kita dah tahu dah. Bila kita duduk session tu, kita tahu 3 perkara communication channel: attune, empathy, problem solving. Jadi bila kita tahu problem solving, baru kita guna kita punya listening tools. Kalau attune dah, kenapa you nak pakai listening tools semua? Connect je lah. Maut, connect saja. Ya. Jangan guna map apa, sakit kepala. Letih sebenarnya. Bila you really Dia duduk. akan melawan kan. Dia akan lawan kan. Ya. Sebab tu you kena tahu session apa you duduk. You tak buang masa. Bagi pandangan you orang tak minta. Okay? Tu lah, benda ni tak ada istilah pun, tak ada macam cakap kita. Sebenarnya kita tak ada capability benda ni untuk dia lah. Part 3 nanti lagi you kenal orang macam mana. Bila you tengok kan. Contoh je, kadang-kadang manajemen kat, contoh kat SM ke apa. Saya tak faham, saya punya ni, saya banyak ni. Kita sebenarnya kena explore lagi reality dia kan. Sampai jumpa reality. Sampai reality dia. Sebenarnya kita tak ada label lah. Action plan. Kenapa tak buat action plan? Kita tegur label dia. Dah masuk kelas tak masuk kelas. Terpuang tak bagi. Bila cakap macam tu, kita pergi behavior, nampak tak? Masuk kelas tak masuk kelas tu behavior. Kita tangkap behavior tu. Yang ni sekarang kita nak belajar buang. Kita tak pergi tengok tu. Ya, kita lepas bypass benda tu. Itu satu skill yang bukan boleh dapat terus dapat. Bila tapi kita akan diingatkan, alamak, aku tadi pergi behavior dia. Wah, itu sudah bagus. You dapat je tu, maksudnya you dah di tingkat lain dalam coaching. Sebab kita dah boleh acknowledge benda tu. You acknowledge mistake tu. Sebab tu bila Kina tadi acknowledge mistake dia, I praise dia, puji, bagus. Sebab you dah boleh tangkap benda tu. Coach, tadi Maksudnya dia faham lah. Kina ada jadi satu soalan tadi. Boleh tak saya tak bawa kepada manager HM? Boleh je. Bawa kepada HP. Boleh je, tapi dia kena basic coaching dulu settle. Kita bawa Practice dulu. Practice betul dulu. bawa Supaya kita coaching. boleh map betul. Dia kau contoh kan. Dia mari dengan satu behavior yang sebelum ni kita label dah. Tapi kita nak cuba explore reality dia kan. Yang benda ni bukan dalam masa sehari tu Bukan. kita dapat kan. Kita akan track juga kan. Contoh First kena release lock tadi. Label tu lock tau, kunci. Release lock dulu. Kerapan lah. Okey, buka kunci. Kerapan kita dengan dia lah kan. Letakkan schedule ke berapa kali perjumpaan dengan dia. Maknanya engagement lah. Mungkin kita boleh cakap macam ni sebab bila kita dah label, mungkin dia rasa ataupun dia sedar ataupun tak. Ya. Tapi kita ni kita acknowledge dulu dan kita mengaku dulu. Mungkin Ya. sebelum ni saya maaf. nampak yang awak tak buat sebab ni. Saya tak nak fikir macam tu. So boleh tak ceritakan balik apa Ya, reason? maybe saya silap. Saya faham dekat awal sekarang. Ya, sebab kadang-kadang bila dia orang sedar ataupun tak, itu bukannya penentuan yang kita perlu ataupun tak mengaku silap tu. Okey, boleh jadi kita mengaku silap tu untuk kita dapatkan dia Trust punya balik. realiti dia. Realiti yang sebenar dia. Apa yang dia tengah face. Mungkin sebelum ni kita label. So kita tak tahu realiti dia apa. Kan? Betul. Kita tak boleh nak explore kan. Sebab kalau dia tak percaya, dia akan cerita pasal realiti dia. Dia tak rasa dia tak selamat lah. Memang betul. Jadi kita cuba apa? Tanya betul-betul realiti dia. Sebab tu kita explore. Explore. Apa yang penting sekarang hari ni yang mu tengah buat bulan ni? Apa yang penting minggu ni? Apa yang penting hari ni? Sebab yang penting tu ada makna pada dia. Meaning. Kita nak dapat makna penting daripada dia. Kenapa dia penting? Nak explore dia. Baru kita tahu maksud dia. Tak jadi. Lepas tu mungkin kata, apa benda yang buat, cuba dah share dengan kita. Boleh tak saya tahu yang you dah buat tak jadi tapi tu, tak jadi tu, adakah proses dia tak jadi atau macam mana dia tak jadi? Kita really nak explore. Jadi perlu tak kita construct soalan? Tak perlu. Sebab kita nak explore, kita tahu apa nak tanya. Dia automatically boleh tanya. Sekali ni lektor bajet tak cukup nak buat iklan ke semua sekali kan. Habis tu kalau bajet tak cukup, apa solution nak buat tu ni? Tanya juga kan. Sampai dia kata, udahlah bukan isu bajet pun. Sebenarnya dia rasa tak yakin dengan diri dia untuk buat benda ni. Jadi dia tak nak keluarkan bajet. Bajet untuk lain ada. Jadi lepas tu dia tinggalkan dia boleh buat bajet dulu. Nanti next kita jumpa, kita tengok balik macam mana nak buat. Macam mana nak ambil progress kan. Kita tak akan boleh selesai lalu masa tu kan. Tak boleh. Baru bila kita dah faham reality, kalau kita tengok pada grow, reality baru pergi kepada option tu pula option daripada dia sendiri based on reality dia.
Betul tak Gul? Itu based on reality state tu. State tu. Realkan bagi option. Sebab tu dalam grow tu ada reality. So ini reality dia. Ya, ini reality dia explore tu. Kadang-kadang dia ada tengok kita tak sedar pun, kadang kita bagi option kita sebenarnya. Ya. Sampai dia Sampai kena dia kita. kita. Dan dia balik pun tak masuk apa-apa. Okay. Sebenarnya kita nampak kalau dalam grow. Okay, kita cerita grow. Kita nak cerita reality, betul? Kita belum masuk lagi sebenarnya. Itulah dia. Depan lagi Gul kan? Reality. So sini apa? No agenda. No judgment. No perception kan? Lagi apa? Be present. Listen to understand. Listen to understand. Okay, ada kedua lagi, apabila kita nak mendengar, dia ada dua perkara yang berbeza kita kena clear. Tapi yang lebih datang sekejap. Tunggu dia datang. Itu belum masuk. Ini sambungan dia Gul. Sambungan dia. Sekarang model jadi kecil daripada kita. Yang betul-betul jadi tools lah. Model jadi kecil. Dulu besar sangat kalau lemah apa benda bro. Sekarang kecil saja. Kecil punya. Ya, dekat luar. Reality ni kita ambil surface je. Ya, dekat luar bila kita nak explore kita tengok apa? Resources, Internal resources. capability. Satu nak tengok resources tu resources dia. Tools, teknik semua daripada dia, bukan kita. Kedua, apa capability dia? Di level mana capability dia? ASK dia kan level mana? Boleh join tak boleh join? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Yang ketiga, apa obstacle dia? Apa yang membuat dia Tak, pasal orang ni yang kita nak explore ni, bila kita nak buat coaching dengan dia, kita kena tahu di bawah grow model ni, di bawah model kita nak explore ni ada 3 perkara hidden agenda yang kita kena tahu. Yang kita boleh guna pakai. First, kita kena tahu apa cabaran dia. Okay? Cabaran dia untuk mencapai goal ni. First, dia ada cabaran, betul tak? Okay, bila kita dah kenal pasti cabaran dia sebenarnya apa, goal dia nak capai. Apa sebab kita tak boleh capai agenda dia? Vision dia, mission dia, apa jugalah goals dia. Apa sebab tak capai? Obstacle. Obstacle yang kita tengok rise dulu kan? Tapi sebelum faham rise, kita kena faham reality. Bukan tengok behavior. Okay, jadi bila kita kita ada 2 benda nak explore dekat dia. Nampak tak? Bila kita cerita tentang reality sekarang macam mana, option yang ada macam mana, kita tengok sini. Resources dia, capability dia, apa yang you boleh buat sekarang di state you sekarang. selepas kita Apa yang mampu ini benda untuk explore. Explore dalam reality. Pada dia. Ini semua, ini grow ni model saja. Tapi pada orang ni ada 3 perkara. Masalah dia, capability dia dan resources dia. Tools, teknik, approach, duit yang dia ada untuk kita jalan bawa dia ke depan. Bukan guna resources kita. Resources dia, bukan guna capability kita. Kalau kita guna capability kita untuk map dekat dia, dia tak boleh buat nanti. Lagi parah dia. Tapi itu yang kita buat dulu ni. Ya. Kita cakap apa? Contohnya saya Cikgu Syah. Dia cakap, saya boleh buat 7 jual tilam. Takkan dia tak boleh buat? Mati orang tu. Sebab kita cerita capability kita map dekat dia. Sebab tu tak boleh cerita capability kita. Kena berdasarkan capability dia dan resources dia. resources yang dia ada. Ya, semua dia. Jadi coaching ni sebab tu kita explore. Dia bukan advisory. Coaching adalah exploration. Dan sepatutnya kita tak penat sebab semua datang daripada dia, betul tak? Ya. Tapi nak mencungkit. Jadi kita tak risau. Sebab kita tahu ada 3 perkara kita nak tengok sepanjang perjalanan tu. 1, apa kehalangan. 2, apa resources dia ada. 3, mana capability dia. Sebab capability tu menentukan tindakan dia nanti sejauh mana dia boleh buat. Sebab itu yang current state dia. Current state dia. Jangan lebih pada tu. Kemampuan dia. Kemampuan dia. Lagi main campur-campur orang depan-depan dia tak boleh tau kan. Tak boleh. Tak boleh bahagia. Lain orang lain. Okey, surah clear? Okey, kita nak masuk. Ini jangan lupa, no agenda, no perception, be present. Ini yang part 1 lah. Part 1 dengan model. Tadi kita dah masuk lebih dalam. Kita cerita tentang reality and behavior. Reality and behavior. So kita tak nak judge langsung behavior lepas ni. Dia korek hidung, dia datang lambat, baju dia busuk. Tu semua tak mau cerita.
Kita nak tahu reality dia. Tengok yang cerita siapa tu? Will Smith. Yang datang lambat pergi interview kan. Nampak tak? Bila dia explore ke belakang, baru tahu rupanya dia tengah mengecat, tiba-tiba parking punya hal kena, bukan sebab dia kalau tidak dia boleh jaya. Kenapa you pakai macam ni time interview? You tak tahu ke orang interview kena pakai macam mana? You judge. Tapi bila dia explore dia faham balik, baru dia tahu rupanya dia baru keluar pada kena tahan. Jadi dah jadi okey balik. You down. Sebab tu jangan judge behaviour. Understand the reality. Dia kena paling mangit lepas tu interview tu kan, dia kena paling mangit dengan puasa. Okey, sekarang ni satu part yang kita nak tarik ke belakang. Bila kita cerita dalam banyak-banyak ni, bila kita ada grow, sebenarnya kita nak selesaikan apa? Obstacle ke? Cabaran dia yang kita nak selesaikan. Obstacle dia. Yelah coaching ni sebab ada cabaran, ada gap. Kalau tak kita tak panggil. Kalau tidak kita nak buat duduk sesi tu. Jangan minum kopi. Bukan sesi coaching. Jom kita minum kopi. Attune all the way. Ini problem solving. Okay, jadi bila kita nak cerita obstacle, katalah sekarang ni Munirah bagi any soalan, isu and challenge, anything. Cabaran yang kita nak selesaikan sesi coaching. Okay, so macam so sekarang ni saya sekarang ni SM, saya nak shutdown office saya because of saya rasa office saya tak ada vibe. Dan saya pun dah ajak dah mother saya duduk dengan saya sekali, dia pun kata office saya tak ada vibe. So saya pun dah bincang dengan mother saya untuk saya come back pada office dia. Okay. Dan saya nak shutdown office saya. Dan saya nak ambil SM, saya dah make it saya dah buat decision yang 4 bulan ni saya nak fokus pada personal sales. Okay, which is saya tak ada, saya dah bincang dengan mother. So dia datang tu dia dah ada decision. Ini state dia datang dah ada decision. So saya dah bincang dengan mother saya. So saya akan fokus personal sales untuk 4 bulan ni. Which is saya tak akan buat recruitment. Bagus. Saya akan fokus pada personal sales. good. Ulang semula. Ulang sekali lagi? Okay. So hari ni saya datang, saya nak update dekat SM saja. Okay, saya nak update dekat SM. Saya akan shutdown office saya. Okay. So saya kenapa shutdown? Okay, saya shutdown sebab saya struggle dengan financial. Okay, yang mana pertama saya struggle dengan financial, kedua office saya tak ada vibe. Which is saya nak involvekan mother saya tak ada vibe. Dan saya tak boleh support financial tu because saya boleh support overhead cost. So saya dah bincang, saya akan comeback balik pada office pada. Okay, dan apa yang saya akan buat adalah untuk 4 bulan ni saya akan fokus pada personal sales. Okay, which is saya tak akan buat recruitment. Saya tanya dia, okay, so awak buat personal sales 4 bulan. Okay, so jadi involvement awak pada HRL. So mother saya beritahu saya involvement saya pada HRL pun saya hanya akan handle 2 part sahaja. Yang the rest team leader dengan HM lain yang handle. Dah solid ke plan dia tu? Okay, komen. Ni lah isu dia. Nak shutdown office, Tak ada buat. reason tak ada vibe dan ada isu kewangan. Okay. Nah, Kewangan tu dekat resources. saya ulang semula. Okay. Dia orang mana? Person X nak tutup office sebab dirasakan office-nya sudah tidak ada vibe lagi dan dalam masa yang sama mempunyai masalah kewangan. Tadi based on presentation daripada Munirah cerita tadi, Hamid, sila bagi maklum balas. Okay. Besok apa yang Coach leader. besok feedback saya dapat daripada point lah yang Munirah share tadi tu sama lah macam yang coach tulis tu. X tu lah, resources. Sekarang Munirah bukan Munirah ada orang tu. HM tu. Yang nak tutup tadi tu. Munirah adalah orang yang nak tutup tadi tu. Macam mana? So maksudnya dalam sesi tu lah macam mana? Pertama saya ikhlas dulu. Saya ni away lah. Bukan tua sebab saya nak shutdown kan. Saya away. So okay, silakan sama. Itu state. Away lah. Kalau besok topik dalam sesi discussion kita ni, yang tadi Munirah kata away dan apa semua sekali, atau besok perform punya ni, okay, dalam teknik yang kita tengah belajar ni, teknik coaching, mungkin yang saya, besok situasi saya lah, saya nak nampakkan punca utama resources lah kot. Resources yang isu yang menyebabkan saya nak tutup office tu. Okay. Cuba explore Munirah. Macam mana? Munirah, saya explore yang manager Munirah. Saya manager ni. Tak. Munirah jadi manager. Okey. Munirah coaching lah. Nak baru Semua orang kena. Bagi Hamid tenang.
Nasib baik kata kan. Okey. Ha. Soalan dia nak tanya. Saya datang ni Sebab macam sekali saya nampak Sekejap awak dulu, ada fikir nak shut down. vision sebenarnya. Okey. Besok perjumpaan ini saya nampak sebenarnya benda tu, ya objektif utama perjumpaan kita ni sebenarnya saya nak tahu. Tapi dalam tempoh kita bersama tadi, awak dah ada satu keputusan sebenarnya. Kan besok keputusan yang awak sampaikan itu saya sangat respect. Cuma sebelum kita nak discuss sini, baik, of course saya pun nak tahu kenapa benda ni terjadi sehingga macam ni. Sekurang-kurangnya saya aware. Dan mungkin ada sesuatu perkara yang kita boleh bincangkan dan tambah baik. Besok, point yang saya nampak tadi, mungkin punca utama yang saya nampak ialah duit. Tapi solution pun awak dah ada solution untuk nak buat, iaitu Okey, Amir, stop. Thank you. Haji. Tak, dah, maksudnya dah dapat. Ya. Apa yang nak tu? Okey Haji. Saya nak tahu berapa kos sebenar. Okey. Okey, Haji, stop. Bah. Tak jawab. Saya. Okey. Boleh awak elaborate tak kenapa awak cakap office Okey, stop. awak ada buat? Bah. Sekarang Kina, apa pandangan you pada H&M X? Pandangan MMJ. Daripada you observe tadi, apa yang you nampak? Ni lain. Tadi dia orang bagi komen Sekarang soalan yang lain. Bila you observe tadi, sekarang kita observe kan. So apa yang you nampak? Dia tengah ada obstacle. Dia tengah ada obstacle. So sekarang ni kita nak tengok. Okey, stop. Eddie. Apa yang saya nampak daripada sesi dia tadi. Pada benda. Kalau boleh tak, boleh tak? Nak tanya dia. First dia dah datang dengan dia punya isu yang challenge dia sekarang ni, dan dia dah ada solution pada challenge yang dia tengah facing, dan dia datang untuk bagi tahu update validation. Dia just minta validation daripada kita. So sebagai SM kita nak kena tanya Okey, Eddie, stop. Terima kasih, maksudnya dah dapat. Aku nak tahu sampai tu sebab kata dia jadi panjang Sebab dia bukan nak betul atau salah tu. Sebab you ada cara masing-masing. Okey. Teruskan, Roza. Ada option lain tak selain daripada nak shut down? Ada tak yang fikir plan B? Plan A nak tutup office. Okey, stop. Bagus. Okey. Bila saya tanya tadi, sebab apa? Sebab saya nak dengar salah satu di antara dua. Adakah you boleh membezakan? Mungkin you coincidentally, secara tidak sengaja, tidak membezakan tapi baguslah. Adakah you membezakan satu di antara dua? Sama ada observation ataupun judgement. pemerhatian ataupun Ini bila ada orang present kita isu, cabaran, dua perkara akan berlaku selalunya. Satu, orang judgement, dia terus menilai, saya rasa dia tak ada duit lah tu. Itu dia panggil judgement. Bila you all tadi you buat, you try explore, you panggil observation, which is good. Tahniah sebab semua orang tepat. Jangan sekali-kali bila kita dapat kes, office shut down sebab tak ada wipe, duit tak ada. Miskin. Miskin lah tu. Masalah dia bukan ni, masalah dia tak suka aku. Itu apa? Judgement. Ni sebelum explore lain tu, kena selesai antara dua tu dulu. Kalau you tersilap, mungkin sekarang ni tu cakap sama ada you bijak atau tak sengaja. Tapi saya harap bijak lah kita selalu dalam satu kes, apabila orang present kes, kita akan bagi judgement. Ini yang kita takut. Kita dah buat judgement kita. Sebenarnya judgement ni adalah label dalam konteks yang kita tak perasan. Lagi tak akan dengar kita pun dia tak. Sebab kita dah judge dia. Sebenarnya kita bagi label dah. Sorry, kau saya potong sikit macam kes yang Kim boleh bagi tahu. Mungkin dia sebelum ni dia dah advice bahawa still dia buat decision macam ni. Macam mana tu? Okay, dia dah advice. Mungkin sebelum ni ialah bukan takkan tiba-tiba nak tutup office kan. Mesti dia dah share dengan kita, kita dah bagi apa-apa opinion tapi tak faham lagi konsep ni kan. Lepas tu dia kembali dengan obstacle tadi tu. Jadi sikit lagi kita boleh observe dengan beberapa benda pun je kan. Okay, sebab tu tadi jangan buat judgement. Bila you buat judgement, observation tak berlaku, exploration tak ada. Tu yang pertama jangan dibuat. Yang kedua sekarang baru kita backtrack balik, kita cerita tentang reality tadi. Ingat pertama bila kita nak masuk coaching, jangan bawa masuk judgement. Sebab judgement adalah label yang kita tak perasan. Kita tak labelkan dia tapi kita dah judge dia. Macam hakim dah jatuhkan salah. Macam kenapa polis tak boleh jadi hakim? Sebab dia suka ni. Tuduh.
Sebab dia boleh Sebab dia dah tangkap. Dia dah kata orang ni salah. Sebab tu dia tangkap. Kalau tak, dia tak tangkap. Dia dah buat judgement. Jadi kalau dia jadi hakim, dah tentu orang tu salah. Jelas tak? Sebab tu dia tak boleh jadi saksi pendakwa. Dia tak boleh jadi saksi pendakwa. Sebab apa? Dia dah tangkap. So dia dah buat judgement. Jelas sudah? So sebab tu, sebelum kita boleh masuk grow, kita nak observe, dengar betul-betul. Supaya lepas ni, bila kita tahu dah dengar, baru kita boleh explore reality dia. Baru kita boleh explore reality dia. Kita nak faham apa maknanya office tak ada wipe. Apa maknanya apabila dia kata tak ada duit. Sebab ada orang bila macam Cik Am, bila orang minta sedekah, dia duit ada, tapi dia cakap apa? Saya tak ada duit. Maksudnya tak ada duit dalam konteks peruntukan kebajikan. Peruntukan tengok wayang ada. Itu maksudnya. Nampak? Jelas tak? Maksudnya sebab tu kita kena faham. Bila dia cakap tak ada duit, duit ni adalah resources, peruntukan. Ada tak peruntukan untuk office tak ada, peruntukan untuk lain ada. Jadi itu maksudnya duit ada, tapi peruntukan untuk itu tidak ada. Disebabkan apa? Kenapa peruntukan itu tak diadakan? Mungkin sebab dia rasa dia hilang kepercayaan pada tim yang ada sekarang boleh perform. Jadi baru kita faham the real reality. Bila kita tengok macam mana performance team you sekarang, berapa orang leader yang you ada, berapa HP yang Rising Star dengan Pioneer, apa state you sekarang. Jadi baru kita tahu disebabkan state ni, dia simpan satu perasaan tidak confident. Dan dia akan rasa aku kena tanggung lagi 5, 6, 7 bulan, benda ni akan prolong. Dia orang ni, ataupun dia cakap dia orang ni memang tak boleh dibangunkan lagi, develop dah. Dia dah buat judgement. Itu mungkin reality dia yang kita kena explore. Itu mungkin mungkin sebab kita nak explore. Jadi kita tak dapat real reality tau. Dan kita cakap dia agree dengan dia. Pasal tadi dia kata 4 bulan aku personal sale. Dia nak cari duit dulu. Sebab tu you kena explore. Meaning. Apa maksud dia pada konteks tu? Jelas sudah? Okey, I bagi satu contoh. I ada contoh saja. Okey, tetapi bila kita cerita tu dia bawa kepada developmental model. Bila orang datang dengan isu, kita ada apa? Developmental model ni bagaimana nak membangunkan seseorang. So sama ada kita gunakan internal atau external. External orang luar, internal dalam mana? Jadi kita dua teknik saja. Tanya soalan ataupun kita bantu jawab. Tanya soalan yang sekarang kita buat. Coaching, kita explore. Tapi advisory, kita jawab soalan based on experience kerja yang dah ada. So sebab tu dua ni mempunyai model yang berbeza. Okay, ini grow, yang ni kita pakai start model. Dapat? Dua-dua ni membantu isu, tapi sekarang kita tengah explore coaching. Jalan Sebelum kita cerita pasal model grow pun, tadi kita cerita apa? Kita kena understand reality dia. Dan untuk faham reality, jangan judge, hanya observe. Judgement adalah salah satu bentuk label dalam konteks yang kita tak sedar kita label dia. Sebab label ni dia tu memang pemalas. Memang sangat tolak kan. Tapi judgement kita dah cakap, aku rasa dia memang tak boleh buat. Dia bukan malas. Kita bukan label dia sebagai pemalas. Kita rasa dia tak boleh buat. Itu judgement. Beza dia langit dengan bumi. Lain kan nampak kan? Kita nampak macam sama kan? Tak sama. Judgement dengan label lain. Keputusan hakim lain. Hakim tak labelkan dia kan? Kau memang petualang. Tak ada. Dia apa? Judgement berdasarkan fact finding dia. Coach, kalau kita labelkan dia positif macam back to situasi tadi, tadi kita rasa dia pemalas. Tapi kalau kita label, dia ni boleh buat. Kita overconfident dengan dia, tapi still ada option itu tak boleh juga. Bagus kita label dia positif supaya apa? Kita nak explore. Okay, tapi bukan expectation. Jangan label expectation yang terlalu tinggi sampai dia tak boleh deliver. Kita tahu reality jugalah. Sebab kita ada apa? Resources and capability dia mungkin limitation. Mungkin resources and capability sendiri ada limitation pada dia. So beza apa ni label dengan judgement ni, mungkin label tu pada orang individu dan judgement ni pada behavior yang dia buat. Dan behavior tu pula tak boleh di label, kita label. Tak boleh di judge. Kita judgement pada behavior, dua-dua out. Macam mana you nak explore? Awal-awal dah sangkut. Betul tak?
Jadi sebab tu bila dengar kita cakap apa? No agenda, no perception. Sebab perception akan menghasilkan judgement. Jadi kita betul-betul nak observe saja. Okay, bila kita nak observe ni, sebab tu tadi I bagi tahu apa? Yang paling important you kena understand adalah apa? Makna. Untuk faham makna, you kena explore. Apa maksud dia tak ada duit? Kita tak ada masuk hati dia. Kita tanya. Kira? Tanya. Okay. Di sebalik dia cakap statement ini, di sebalik tu kita tengok. Meaning. Ya, behind dia. Behind. Maksud tu nak shutdown tak ada Kenapa vibe. awak cakap tak ada vibe? Apa maksud tak ada vibe? Apa maksud vibe pada dia? Pada dia apa maksud vibe pada dia? Apa maksud yang tak ada? Tak ada. Adakah betul vibe isunya? Kita gunakan dia punya statement. Sebab apa? Apabila kita salah mentafsir makna ni dah salah, obstacle ni buang ke parit je. Okay, sofa boleh? Okay, tengok. Tadi kita cerita obstacle kan? Kita cerita obstacle. Dan obstacle kita ada rise. Sekarang ni kita dah salah dekat makna. Makna akan menghasilkan realiti. Betul tak? Dekat sini dah silap. You nak cerita apa kat sini? Nak explore dalam grow ni. Exploration tu buang masa. Sebab sebenarnya kita tak faham isu sebenar dia dengan sebagai isu. Dan kita judge isu tu sebagai isu, sebagai risk. Kita ada kan, dan mungkin kita isu tu bukan itu sebenarnya pada dia, tapi kita cuba solve kan. Beria-ria kita solve isu tu. Sebab apa? Dah belajar rise. Beria-ria sebenarnya itu bukan. Sebab kita gagal dekat mana. Pernah buat. Dapat tak? Betapa importantnya mencari makna. Sebab makna adalah destinasi. Daripada ungkapan dia tu, vehicle yang dia pakai, vehicle ni nak menyampaikan maksud dia tu. Tapi kita dengar vehicle tu, kita tak dengar makna sebenar tu. Sudah jelas sekarang? Belum masuk, sudah gagal coaching. Sebab tu saya bagi tahu selalu apa? Buat coaching. I nak you banyak experience tu. Nanti bila datang duduk sesi advance coaching, you rasa best. Banyak benda you belajar, banyak benda you boleh relate balik. Yes, tanpa buat mistake yang tidak patut lah. Okay, boleh? Boleh sikit lagi? Sebab dah mula nak pitam ni kan? Okey je. Dia panggil coaching leader ni. Tapi ini ilmu yang rare tau. Believe me, ini tak boleh dapat dekat ChatGPT Tak mungkin dapat. Tak ada. Sebab apa? Sebab dia makna. Dia mencari makna dan realiti. Kita nak destinasi. Nak dapat, you kena banyak chat dengan dia. Okay, bila kita sebut makna, macam mana orang menginterpret makna? Tadi dah bagi tahu makna interpretation dia pada reality. Okay. Bila orang nak interpret reality, sebab apa dia cakap macam tu? Sebab reality dia. Reality manusia ni dia duduk pada 4 keadaan. Ni kita pergi. Level 1, level 2, level 3, level 4. Bila kita faham keadaan ni, dia di mana, kita tahu kenapa makna tu jadi macam tu. Sebab tadi you nak explore, macam mana nak explore tu? Kan? Macam mana? Dia ni dekat level mana sakit kepala dia ni kan? Nak tengok masih belum clear kan? Kita perincikan. Okay, macam ni. Model memahami realiti ni datang daripada schools of psychologists, tapi pseudoscience, NLP. Okay? So, dalam state makna, dia panggil consciousness. Level kesedaran kita. Consciousness. Jadi, dia cakap yang pertama, terms dia cakap, ini by terms nanti you boleh check. Dia cakap adalah to me. Apa yang to me? Life. Happen. Life happen to me. Ya. Life happen to me. Maksudnya, perkara dari luar tu menghentam dia. Maksudnya macam itulah, bukan menghentam lah. Maksudnya kejadian tu disebabkan kejadian itu jadi kena akulah. Insiden tu kena dia. Dia nak menceritakan dia apa? Dia victim mindset. Victim lah. Mangsa. Ini life happen to me. Okay, itu pertama. State pertama, bila orang cakap
dia bagi apa juga statement yang keluar, kita tengok di level mana. Sebab kita nak mencari makna tadi. Jadi kita tengok level mana. Adakah dia ni kategori level 1, life happen to me, dia adalah mangsa saja. Dia language yang keluar dia adalah blame. Itulah sebab dia orang tak bagi aku. Kalau dia play victim, sama tak? Sama. Play victim tu adalah blame lah. Maksudnya dia jadi mangsa. Mangsa maksudnya orang buat dia. Itu luar ke dalam tu. Happen to me. Orang buat dia. Macam senario awak tadi, ni SM lah suruh awak ambil office ni. Ini SM lah suruh aku ambil office. Life happen to me. Dia jadi mangsa. SM suruh. Tu state pertama. Itu boleh suruh. Okay. Minggu benda. Susah betul lah. Nampak kejujuran. Okay, yang kedua. Yang kedua, state yang kedua, by me. By me. To me ni dari luar ke dalam. Okay, by me maksudnya apa tu? By me. Oleh saya. Maksudnya ada action daripada dia. Sini kita panggil level apa? Cause and effect. Saya buat A sebab tu jadi B. By me, oleh saya. Saya buat A sebab tu jadi B. Okay, tadi kita cerita touch point. Sebab Munirah cerita sangat. Bila Munirah cakap sebab Wallace suruh, tu maksudnya to me. Okay, tapi buat apa pula by me? Cause and effect. Saya nak buka office supaya nanti Cause and effect. boleh grow lagi ramai team leader. Saya buka office sebab Saya nak nak expand. expand. So dia cost dia touch point kita relatekan sebab nak grow. Maksudnya kita kontrol dia. Kita ada kuasa kontrol. Tadi kita tak ada kuasa. Dia happen dekat kita. Sekarang kita ada kuasa untuk bertindak. Bila Wallace suruh tu kita cakap, aku buka touch point, sial aku boleh grow. Jadi aku boleh buka. Tu semua. Level 3, through me, melalui saya. Through me, melalui saya. Kalau ini orang, dia melalui terus. Okay. Kalau dia nak pandai sesama, dia boleh belajar melalui saya. Macam tu. Orang yang ketiga akan tanya soalan yang lain. Daripada words dia akan keluar. Dia cakap apa? Ni jenis-jenis individual ke? Bukan jenis individu. Ini Mencari bagaimana dia mencari makna. Bagaimana dia mencari makna? Secara tidak sedar, Bagaimana kita mencari makna atau bagaimana dia mencari makna? Klien kita. samalah kita atau dia lah. Orang-orang tu. Mencari makna dia. Bila kita cakap, kita tak sedar kita membentuk satu makna, destinasi. Dan destinasi itu duduk dalam 4 keadaan. Ya, empat keadaan. Nampak keadaan ni. Tadi nak cerita situ pening kan? Dia beritahu, sekarang kita boleh detect. Sekarang ni through me. Through me maksudnya apa yang aku boleh dapat atau aku boleh belajar apabila aku ada touch point. Dia always tentang learning. Learning. Karakter dia learning. Nampak tak? Yang ini tentang apa? Problem solving. Macam mana dia menyelesaikan? Buat A jadi B. Problem solving. Yang ini no longer about problem tapi about learning. Okay. Kira. Ya. Dan yang ketiga adalah ASME dia panggil. ASME. Keempat. ASME. ASME ni adalah statement tentang identity. Maksudnya? Identity. Okey. Apabila kita dapat arahan mandat untuk buka touch point, jadi apakah soalan ASME akan tanya? Apa soalan dia akan tanya? Okey. Buka office. Sekarang kita tak ada office, tak buka office. Kita banyak virtual kan, guna apa yang ada. Tapi bila kita disuruh buka office, kita tak tanya soalan, Naya aku kena buka office. Management bagi denda. Denda blame. Okay. Yang ini aku buka office untuk grow. Yang ini apa yang aku boleh belajar bila ada office? Kira apa lagi yang aku boleh dapat benefit bila ada office? Dia bukan tentang problem solving saja. Ini untuk grow. Yang ini tanpa grow yang lain. So yang ini cerita tentang transformation, identity. Okay?
Siapa aku? Sebagai HM, aku kena ada satu touch point untuk aku Delegasi tu, ya. apa ni, membentuk empire. Authority. Ini accountability. Accountability. Bukan. Identity. Dia berubah, dia change. Dia daripada A, dia jadi orang B. Okay. Apa soalan dia? Contoh, dia kata statement of identity, dia tentang perubahan dia. Perubahan identity tu. Transform daripada identity A kepada identity B. Tu tips ya, tips ya. Aku boleh ada legasi aku sendiri. Kan mesti kena ada touch point. Macam mana? Ubah sebab Sebab kita jadi jadi SM mesti kena ada touch point. Sebab ada akibat. Untuk jadi SM, kena ada level 2. Nampak? Words tu kita dah tahu dah placement di mana. Bila aku dah ada office, aku boleh buat keputusan aku sendiri daripada sebelum ni. Sebelum ni aku duduk dengan mother aku. Terus sekarang ni aku dah boleh buat keputusan aku sendiri. So perubahan daripada sebelum ni tak boleh buat keputusan, tapi sekarang aku dah boleh buat keputusan. Okey. Macam through me. Kalau saya dulu aku ni tak disiplin. Sebab kan aku kena buat disiplin tu. Level 2. Office. Sebab akibat. Baik ni. Kalau ada X dengan Y, level 2. Kalau ada apa aku boleh dapat, apa aku boleh belajar, L3. level 3. Kalau ada transform identity, okey, saya bagi contoh keluar daripada sini, jangan tengok touch point, tengok yang realiti lain. Okey. Sekarang tim kita datang lambat. Okey, setiap hari dia datang lambat. Jadi dekat identity level, kita tanya dia, sebagai leader, apa yang aku boleh buat supaya orang nak datang awal? Kontrol apa yang boleh buat. Dengar. Sebagai leader, apa yang aku boleh buat supaya orang datang awal? Kita tengok balik ke bawah. Tengok balik ke bawah. Kalau orang datang lambat, to me, apa dia? Dia ni datang lambat sebab tu performance jadi masalah. Dia orang lah ni, saya dah cakap banyak kali. Gen Z memang macam tu. Gen Z memang macam tu, always blame. Blame. Yang kedua, Saya nak bagi punishment. dia orang datang lambat. Denda RM20. Saya bagi denda ataupun bagi ni. Apa yang kita boleh buat? By me, apa yang kita boleh buat? Dia datang lambat, aku bagi warning. Tadi salahkan dia. Sekarang bagi warning. Yang kita belajar, yang ketiga learning. Dia orang akan bagi lepas hari Sabtu. Bila keadaan